شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا إلى حضرة العليم العلامة الشيخ عبد الغني يحيى والشيخ عمر يوسف شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatul Tauhid. Moga-moga dengan pengajian kita ini akan menambahkan lagi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan keimanan itulah kita diselamatkan Allah daripada azab api neraka dan dimuliakan untuk ditempatkan di dalam surganya nanti di hari akhirat kelak. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kitab Risalatul Tauhid jawi lama pada muka surat 18 4 baris daripada atas. Betul? Betul kan? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada perbuatannya, iaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tiada bersamaan dengan perbuatan yang baharu, kerana perbuatan Tuhan memberi bekas bersalahan perbuatan baharu, dan perbuatan Tuhan tiada berkehendak kepada wasitah, perkakas, dan kepada taulan, tiada mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya, dan lagi perbuatannya tidak ada yang sia-sia. Baik. Ini kita sambung berkenaan dengan sifat yang keempat, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Yang ini yang membahaskan tentang Allah itu tak sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan makhluk tu secara ringkasnya, iaitu tak sama dari segi apa? Ada 3 perkara, ingat balik. Iaitu tak sama dari segi zatnya tak sama, sifatnya tak sama, perbuatannya tak sama. Dan tak sama ni, tak sama, tidak sama sekali.
Maksudnya sikit pun tak sama. Jangan kata macam-macam, macam pun tak boleh. Sebab tu Allah ni dia tak boleh dicontoh-contohkan. Dia tak boleh dimisal-misal, dia tak boleh dimacam-macam, tak boleh. Sebab memang tak sama langsung. Cuma kadang-kadang bila kita mengaji ni, tok-tok guru kita dia buat contoh. Contoh tu itu istilahnya kalau orang mengaji tauhid dia panggil majazi akli. Majaz ni kata tok guru pinjam-pinjam cakap aja. Itu buat olok-olok cakap je sebagai nak bagi mudah faham aja. Tapi segi hakikat tak boleh. Hakikat memang tak sama langsung antara Tuhan, yakni Allah dengan makhluk. Dari segi zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Zat dan sifat kita dah bahas. Kita nak sambung pada pagi ni dari sudut perbuatan Allah. Tak sama dengan perbuatan makhluk. Tak sama macam mana? Kita baca balik kitab kita. Kata musannif, bersalahan. Bersalahan ni makna bercanggah, berbeza. Tuhan dengan yang baharu. Yang baharu maksudnya makhluk. Makhluk ni nama dia banyak. Salah satu nama dia iaitu baharu, iaitu hudus, hadis. Jadi bersalahan, berbezanya Allah Ta'ala dengan yang baharu, yakni dengan yang makhluk. Dan pada perbuatannya. Perbuatannya siapa? Ni Allah. Perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk tak sama. Iaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tiada bersamaan dengan perbuatan yang baru. Perbuatan Allah tu tak sama dengan perbuatan makhluk. Kerana dia kata, perbuatan Tuhan memberi bekas. Perbuatan Allah memberi bekas. Perbuatan makhluk tidak memberi bekas. Apa maksud memberi bekas? Mudah ringkasnya, bekas ni maksudnya kesan. Makhluk tak boleh memberi kesan terhadap sesuatu. Allah boleh memberi kesan. Contoh, makhluk boleh merawat tapi tidak boleh menyembuh. Sebab sembuh itu kesan. Hasil daripada makan ubat tu. Kita boleh makan ubat je, tapi nak boleh kesembuh, ikut Allah. Kadang-kadang makan ubat yang sama. Dua orang tu, dua-dua sakit sama, kawan. Aku makan ubat macam hang juga, makan ubat sama tak? Aku makan macam hang tak, 2 pil. Kan? Hang pun makan 2 pil tak, makan pagi-pagi, sebiji dah sama ni. Hang sembuh, aku tak sembuh. Jangan cakap gitu. Kan? Takut nanti rosak akidah. Makan-makan aja, ikhtiar aja. Bismillah, baca selawat, makan. Sedang pegang bahagian sembuh, bukan bahagian ubat. Bahagian sembuh, Allah Ta'ala. Dah makan ubat tadi, ikhtiar. Itu dipanggil ikhtiar makhluk. Usaha dan ikhtiar kita. Gitu. Perbuatan kita, perbuatan makhluk tidak boleh memberi bekas. Lagi makna memberi bekas ni, makna yang lebih tepatlah yang diikut daripada fahaman dalam kitab-kitab alim ulama kita. Maksud memberi bekas, Allah boleh mengadakan yang tiada dan mentiadakan yang ada. Itu lebih khusus lagi. Kan? Adapun makhluk langsung tak boleh. Makhluk mana boleh bagi sesuatu tu tak ada bagi ada, ataupun benda yang dah ada bagi tak ada, tak boleh. Sebab tu kalau ahli sihir dia buat magic, dia buat hilang, benda tu tak hilang, cuma pindah tempat aja. Dia tak akan boleh bagi hilang. Sebab yang boleh bagi hilang hanya Allah. Daripada ada kepada tak ada. Pegang situ kemah-kemah. Tak ada siapa boleh buat benda tu. Sebab manalah tahu kan, harap-harap tak sempat lah. Tapi manalah tahu sempat zaman Dajjal. Dajjal keluar depan mata kita. Dajjal buat magic depan kita. Benda ada, dia buat hilang. Jangan kata tu Tuhan. Tak. Dia takkan boleh bagi hilang. Dia cuma boleh bagi pindah tempat je. Alih dari sini pergi tempat lain. Contoh dia buat magic kan. Ini tangan kat jam. Tangan kat jam. Jam kat tangan. Kalut sangat. Jam dekat tangan. Jadi dia buat susuk. Hilang jam. Tara, dia kata jam hilang. Dan jam tu kan hilang. Cuma dia buah tempat lain. Mungkin dia buah di poket dia ke. Lepas tu dia pun buat keluar. Dia di poket pula. Tak ada di sini. Dia pindah je. Dia takkan boleh bagi hilang. Pegang situ kan rumah. Sebab yang boleh bagi hilang daripada ada kepada tak ada hanya Allah. Dan daripada tak ada kepada ada pun hanya Allah. Mencipta. Itu panggil mencipta. Dan mencipta dan menghapus hanya semata-mata Allah. Mencipta artinya daripada barang tu tak ada kepada ada. Atau Allah. Ataupun menghapus daripada barang ada kepada tak ada. Itu Allah tak. Lain pada tu tak ada. Menghidup dan mematikan. Sama. Itu hanya Allah.
Lepas tu ulama sebut malaikat maut bukan mematikan manusia. Malaikat maut cuma kerjanya mencabut nyawa. Mencabut nyawa je. Tapi yang mematikan siapa? Allah. Allah boleh buat malaikat maut cabut nyawa tapi tak mati. Dan Allah kendak tak mati? Tak mati. Walaupun nyawa cabut. Kan? Macam motor, kita cabut dah bateri. Nah, tapi lampu nyala lagi. Terus balik dah Allah nak buat gitu. Itu dengan kuasanya Allah. Nak menunjukkan Allah Maha Kuasa. Itu perbuatan Allah. Tidak bersamaan dengan perbuatan makhluk. Yang pertama kita kena pegang kemas-kemas. Perbuatan Allah itu memberi bekas. Perbuatan makhluk tidak sama sekali memberi bekas. Contoh lagi. Ini botol air kan? Mana nak buat contoh? Sini. Mana dah? Sinilah. Nampak kan? Saya tolak jatuh. Okey. Zahirnya nampak saya yang tolak menyebabkan botol air ni jatuh. Hakikat sebenar tidak. Yang jatuhkan botol air Allah. Yang gerakkan tangan saya pun Allah. Pegang macam tu. Dalam kitab usul tauhid disebut, itu dinamakan mubasyarah nama dia. Mubasyarah ni berserta. Nampak macam perbuatan makhluk, hakikat sebenarnya Allah yang gerakkan segala-galanya. Contoh ni jam di tangan saya. Bila saya angkat tangan, jam pun terangkat. Maka orang kata jam bergerak, tangan bergerak. Jam itu terangkat kerana tangan itu terangkat. Berserta. Tetapi hakikatnya yang menggerakkan tangan saya ke atas pun Allah, yang menggerakkan jam tu pun Allah. Allah boleh buat tangan saya bergerak, tapi jam tak bergerak. Jam duduk situ. Padahal jam tu sini, duduk dekat dengan tangan. Tangan ni atas, jam duduk situ. Kata, pelik kan? Tak usah pelik. Tu yang kuasa Allah. Sebab tu dalam Isra' Mi'raj, perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam sebahagian malam saja. Sedangkan kalau ikut kebiasaan sebenarnya, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik unta, kata Babari Daudid, ambil masa 3 bulan. Baru boleh sampai. 3 bulan baru sampai naik unta. Itu baru pergi dia, belum balik. Pergi balik 6 bulan. Tiba-tiba Nabi pergi dalam keadaan sebahagian daripada malam sahaja. Malah bukan satu malam, sebahagian malam. Siap naik ke langit lagi. Lepas tu sampai balik. Maknanya, dalam dimensi Nabi bergerak tu cepat masa dia. Tetapi dalam masa keadaan normal, kita orang yang lain waktu tu sedang tidur dengan keadaan yang biasa. Padahal Nabi dalam keadaan yang perjalanan jauh, perjalanan yang panjang, tapi dalam masa yang singkat juga. Itu tak usah pelik lah. Itu kuasanya Allah. Dimensi. Kalau istilah saya kita panggil dimensi. 2 dimensi yang berlainan. Gitu. Baik. Mana tadi? Tiada bersamaan dengan perbuatan yang baharu. Kerana perbuatan Tuhan memberi bekas. Selesai. Bersalahan perbuatan yang baharu. Tak sama. Perbuatan baharu tidak memberi bekas. Makhluk. Dan perbuatan Tuhan tiada berkehendak kepada wasitah. Wasitah ni maknanya pertengahan. Yang ni apa maksud pertengahan di sini? Ada istilah kita, bahasa kita panggil third party lah. Ada orang tengah. Ada satu benda yang lain, alat yang lain. Macam tu. Contoh seperti ini dia kata perkakas. Perkakas dia ni makna alat. Jadi perbuatan Allah tak memerlukan alat. Contoh, kita nak bina rumah, kita tak boleh bina rumah dengan sekali bina rumah tu. Tak. Kita kena ada perkakas. Itu panggil wasitah. Apa dia? Kita kena ada hammer, kena ada gaji, kena ada alat-alat tu semua, baru boleh jadi rumah. Alat tak ada, tak boleh jadi rumah. Sebab tu kalau seorang tu skill dia hebat, dia pandai, boleh buat rumah. Tapi alat tak ada, barang tak ada, tak boleh jadi rumah. Ada orang pula alat penuh kat rumah, macam hardware kedai dia. Suruh buat rumah, aku mana ngerti dia tu. Dah tu ni? Tak, aku kumpul je hobi dia tu. Kumpul alat. Jadi kena ada dua-dua. Alat pun ada, ilmu pun ada. Itu lemahnya kita. Adapun Allah Ta'ala, Allah tak memerlukan alat. Allah cipta bumi, Allah tak pakai hammer nak cipta bumi. Mudah bagi Allah. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Siap. Apa yang Allah nak buat. Bumi ke apa ke.
Malah yang lebih pelik lagi, manusia kalau buat, dia buat bentuk sama. Tengok, lubang. Dari depan sampai belakang sama je petak ni. Saiz pun sama. Kan? Itu buat tingkap. Sama je. Kotak-kotak dia tu saiz. Sama. Tapi cuba tengok Allah cipta pokok kat luar tu. Adakah setiap pokok tu sama rupa dia? Kalau ada 100 pokok, 100 pokok lain-lain. Kalau 1000 pokok lain-lain. Kalau sejuta, macam di hutan tu, sejuta pokok tu semua lain-lain bentuk dia. Kalau manusia nak buat macam tu boleh tak? Buatlah, try mereka sekali pokok palsu lah, pokok mainan. Tapi buat lain-lain bentuk. Oh, penat. Kita mesti buat spesialnya sebab nak produce tu senang. Buh kat kilang, prok, jadi sama je semua. Ini dah satu-satu nak buat lain-lain. Oh, letih kalau macam tu. Itu manusia menunjukkan lemah. Bila dah tahu lemah, janganlah sombong. Gitu. Kepada wasitah perkakas. Okay. Allah hebat. Allah cipta ni, cap jari kita ni, berbilion-bilion manusia atas muka bumi, semua tak sama dia punya cap jari. Ada ramai gila, tapi semua tak sama. Nampak besar ni, dia jadi ni. Tapi boleh tak sama. Lepas tu boleh tahu, kalau siapa pegang sini boleh tahu, boleh detect. Siapa yang tu yang polis boleh jumpa penjenayah. Sebab tu saya cakap, sebenarnya kalau betul-betul kita ni faham ilmu tauhid, kerjalah apa pun, dia punya akidah akan bertambah kemas. Hatta jadi polis forensik tu, polis penyiasat tu. Jadi siasat-siasat jumpa. Allahu Akbar. Sebut nama Allah. Subhanallah. Kita boleh kesan penjenayah dengan sebab Allah buat jadi berlainan. Lepas tu tambah tauhid, ni tak. Kenapa jadi macam tu? Contoh orang kerja bahagian doktor, medik, belah dada orang, dia nampak jantung. Dia tengok jantung manusia berdegup, duk-dak. Siapa yang degupkan? Macam mana dia kecut, macam mana dia kembang. Macam mana dia kecut, macam mana dia kembang. Cuba fikir tengok, siapa buat ni? Siapa kembang kecutkan ni? Kalau orang nampak akidah, dia akan kata, Allahu Akbar, subhanallah, hebat. Maka lagi dia kerja, lagi kuat tauhid dia. Itu sebab kalau betul akidah ni, buatlah apa pun akan bertambah iman. Tapi kenapa kita iman tak bertambah? Kenapa akidah tak kuat? Kenapa lemah? Sebab zero. Apa? Jahil. Ilmu tak ada. Mengaji tidak. Lepas tu orang dulu-dulu, nenek moyang kita dulu-dulu, walaupunlah dari segi kecanggihan teknologi, canggih zaman kita lagi. Zaman nenek moyang kita dulu apa ada? Nah, tapi akidah mereka kemas. Apa saja mereka buat, mereka nampak Allah. Sebab tu mereka takluk dengan penjajah. Penjajah datang nak racun mereka, tak ada. Tak terkesan walau sikit. Sebab Allah penuh di dada. Buat apa pun semua nampak Allah. Yang kita buat apa pun semua nampak apa? Duit. Ini untung besar ni kata. Ni sedap ni. Ni projek ni. Macam-macam. Bukan tak boleh langsung nampak duit boleh lah. Tapi biar nampak duit tu pun Allah bagi. Betul. Ni semata-mata terhenti di duit. Kan? Aduh. Baik. Wasitah perkakas dan kepada taulan. Allah juga tak berhajat dalam perbuatannya Allah itu kepada taulan. Taulan ni maksud kawan. Allah tak perlukan ada partner. Mak tolong aku Mat. Tak gertilah pula nak buat pokok ni macam mana. Ada. Allah tak ada member-member, tak ada kawan-kawan, tak ada. Allah seorang. Bahasa kita lah sebut seorang, bukanlah Allah tu orang, tapi maksudnya Allah tu satu. Allah buat sendiri semua. Tak perlu siapa-siapa, kawan ke apa. Kita lemah dah. Kita nak buat apa-apa, kena ada teman, kena ada orang tolong. Nak tukar bal lampu je, kena ada orang tolong pahkan bal tu. Duduk pegang tangga kat bawah. Kan? Nak angkat meja ni, 2 orang kena angkat. Tak boleh. Nampak? Hatta nak angkat satu benda satu je pun kita tak cukup dengan sebelah tangan je, 2 tangan. Maknanya pertolongan Tuhan tu tak ada juga. Dua-dua kena tolong. Hatta nak angkat satu benda saja, mana 5 jari kena bersatu tolong untuk pegang. Mana masih lagi tetap ada pertolongan. Allah tak ada. Itulah Allah yang maha kuasa. Allah tak memerlukan kepada taulan, kawan. Okey, kalau begitu, soalan. Setakat ni faham tak? Kita takut je nak angguk. Dah biasa kena dengan ustaz ni. Kalau cakap faham kan, dia tanya. Kira faham tak faham, tanya juga. Okey.
apa nama, kenapa Allah cipta malaikat? Sedangkan contohlah wahyu yang dihantar kepada Nabi kita Nabi Muhammad, Allah sendiri boleh masukkan terus wahyu itu dalam dada Nabi. Tak payah pakai malaikat Jibril. Itu kenapa Allah buat malaikat Jibril? Kenapa Allah cipta malaikat Jibril? Kenapa Allah cipta malaikat Ridwan jaga syurga? Allah cipta malaikat Malik Zabaniyah jaga neraka. Tak payah jaga, tapi Allah sendiri boleh kuasai semua tu. Kenapa Allah cipta malaikah? Malaikat. Okey. Pertama sekali kena faham apa makna malaikah tu. Malaikat, malaikatun, malaikah, malaikat. Malaikah diambil daripada perkataan malak, iaitu kerajaan. Malik, raja. Siapa raja? Allah. Maliki yaumiddin, raja. Allah tu raja. Malik, kerajaannya. Malaikah itu maknanya pemilik kerajaan. Pemilik kerajaan itu dengan makna tenteranya. Malaikat Allah itu adalah tentera-tentera Allah. Satu-satu raja, sebab tu kalau kita tengok di dunia ni pun, satu-satu raja menjadi aset kebanggaan. Satu-satu raja itu ialah tentera dia. Sebab itu bila merdeka, kan, agung kita, sultan kita, raja kita akan duduk dekat dataran merdeka tu. Yang berarak depan tu siapa? Tentera. Semua habis buat keluar, kereta kebal ke, kan, helikopter ke, jet berjuang ke, kapal selam dia tak boleh naik atas. Kalau tidak diangkat lah, kan. Mana kata tunjuk habis segala. Mana dengan lagi banyak aset tentera dia, kekuatan tentera dia, itu menunjukkan raja tu hebat. Tak? Tapi itu sisi makhluk. Hebat-hebat macam mana pun, cerai juga. Kan, berapa set dia, alat dia ada. Kan, ada kapal selam tapi tak boleh selam. Contoh. Kenapa? Kan, kita kebal, ya, bagian tayang tembak tak boleh. Contoh katakan. Itu makhluk. Ada pun Allah, malaikat dia Allah tunjuk. Sehingga kan orang tanya alim ulama, berapakah jumlah malaikat? Tidak diketahui kerana terlampau ramai. Sehingga kan ada yang meriwayatkan sebanyak mana makhluk yang lain Allah cipta, sebanyak itulah bilangan malaikat. Jadi bayang berapa, agaknya bukan bilion dah. Tekan kalkulator, berasap kalkulator. Kalkulator pun kata ish banyak gila dia tulis tu. Dia pun tak boleh kira. Tak boleh kira. Tak payah kata nak kira malaikat, cuba kita kira bilangan semut. Jangan semua kat luar ke apa, semua rumah kita. Balik ni tak ada kerja benda nak buat, duduk kat tepi dinding nampak ada sarang semut tu, kita 1, 2, 3, 4. Sampai ke petang tak habis. Ada mak. Kan? Makna nak cerita tu baru semut. Kan? Ulama kata sebanyak mana makhluk di bumi, makhluk semua yang Allah cipta, sebanyak itulah makhluk di langit, iaitu malaikat dia. Baru semut saja kita tak terkira, yang lain lagi. Banyak lagi binatang apa semua tu. Makna, baru ramai mana malaikat Allah ni. Sebab tu Nabi bila cerita kat sahabat, Nabi cerita tentang langit. Nabi kata rupa langit tu begini. Nabi bengkokkan tangan dia. Jadi nampak macam melendut gitu. Sahabat tanya kenapa ya Rasulullah? Nabi kata kerana setiap langit tu diduduki oleh malaikat-malaikat Allah. Banyaknya malaikat tu sampai melendut langit tu kerana berat. Nak tanggung malaikat. Punya ramai malaikat. Setiap satu langit tu baru langit tamu malaikat. Langit 2, langit 7. Sampai langit 7. Atas tu malaikat lagi. Syiratul Muntaha. Malaikat ni. Tu malaikat yang duduk di langit semua. Malaikat yang kat bumi pula. Setiap daripada manusia ada rakit atik. Ada malaikat mulhim, bagi kita ilham, bagi kita nasihat-nasihat benda baik. Ada malaikat hafazah. Malaikat hafazah ni jaga kita. Perasan tak kadang-kadang kita jatuh. Kalau ikut gaya macam patah dah patutnya. Tapi nak luka sikit je. Sebab malaikat hafazah. Dia papah kita. Bila nak jatuh, dia pegang. Dia jaga kita. Allah beri kepada keistimewaan kepada orang-orang beriman. Ada malaikat hafazah. Banyak lagi. Malaikat-malaikat Allah. Banyak ramai. Keliling kita. Malaikat yang jaga rumah. Malaikat yang dengar kuliah. Ada malaikat ni Allah cipta, kerja dia terbang aja. Malaikat ni dia ada sayap. Kerja dia terbang seluruh bumi ni. Bila dia dengar dia ada majlis yang sebut tentang Allah dan Rasul, majlis ilmu, dia akan singgah. Macam ni pagi ni. Dia ada tenggek atas bumbung surau kita. Tapi kita tak nampak .
Kalau nampak, dia kata, tuan, saya pun lari. Ngapa makhluk besar ni? Besar dia. Malaikat Jibril saja, kata Nabi keluar daripada masa dalam Gua Hira. Nabi jumpa Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki. Malaikat ni, satu lagi kehebatan dia, dia boleh menyerupai. Dia boleh menyerupai rupa manusia. Dan kata guru kami, kalau dia menyerupai rupa manusia, gaya dia ialah dengan berjubah putih dan berserban putih. Mana tahu jumpa bila-bila jumpa siapa, lain macam je orang tu tentang malaikat tu. Kita tak tahu. Jadi masa Nabi jumpa malaikat Jibril dekat Gua Hira, malaikat Jibril tu rupa manusia. Rupa yang kacak, handsome. Kemudian malaikat Jibril pun keluar. Nabi pun keluar daripada gua. Masa Nabi keluar daripada gua tu, malaikat Jibril tunjukkan rupa dia yang sebenar. Thumma dana fatadalla. Dan malaikat Jibril tunjuk di kaki langit, dia tunjuk diri dia. Kata Nabi, aku lihat daripada keseluruhan langit tu semuanya Jibril saja. Maksud semua Jibril saja, bukan Jibril tu banyak, Jibril tu satu je. Tapi sebabkan dia punya besar, dia tutup semua langit. Oh, besar betul. Bayangkan. Keluar sekali kita tengok langit, bayangkan. Langit seluar-luar kita tengok tu, tu malaikat Jibril saja. Besar. Itu yang Nabi puji malaikat Jibril. Nabi kata, A'zam, hebat engkau wahai Jibril. Kata malaikat Jibril, ada lagi hebat daripada aku. Malaikat Jibril merendah diri. Dia kata, ada lagi hebat. Nabi kata siapa? Kata malaikat Jibril, malaikat Israfil. Malaikat Jibril dia ada 600 sayap. 300 kanan, 300 kiri. Bayang. 600. 300 kanan, 300 kiri. Nah, dia kata malaikat Israfil besar lagi, dia kata. Kalau aku buka semua sayap aku. Ini malaikat Jibril waktu tu dia baru buka satu sayap je. Satu sayap kanan, satu sayap kiri. 299 lagi disimpan. Itu pun dah tutup langit dah. Dia kata kalau aku buka semua sayap aku 600, 300 kanan, 300 kiri, aku buka semua, baru bersamaan dengan satu je sayap malaikat Israfil. Maknanya Israfil besar lagi. Tu kata Dr. Harundin dulu, dia kata, kan, kalau malaikat Israfil dah besar macam tu, agak-agak dia punya trompet besar mana? Kan tugas malaikat Israfil tiup sangkakala. Sangkakala dia tu besar mana? Kalau dia pun dah besar, sangkakala dia lagi besar. Jadi logik lah. Kalau dia tiup, tak berguling bumi ni. Kita yang duduk dalam bumi tu, terguling kita. Hancur, berkecai semua, bukit bukau apa semua. Betul, masa zaman kami mengaji dulu, ada ustaz kami lah, dia melawak je. Dia kata tahu tak kenapa jadi tsunami, gempa bumi? Sebab tugas malaikat Israfil kan tiup sangkakala. Jadi sekarang ni dia tak boleh tiup lagi, dia letak je kat mula. Jadi sekali-sekali dia tersembuh sikit. Bila tersembuh sikit, zoom. Tu hancur. Itu baru sikit dia kata. Dia kalau dia tiup betul-betul, tak tahu lah. Tak, tapi nanti kan orang tanya mana dalil, dia tak adalah. Itu dia cerita saja. Dia melawak je. Kan? Gitu. Nak ceritanya. Malaikat Israfil. Besarnya dia. Lepas tu Nabi pun pujilah. Kalau macam tu hebat malaikat Israfil. Lepas tu kata malaikat Jibril, dah ada lagi hebat. Ada lagi hebat. Siapa ni? Malaikat Hamalatil Arash nama dia. Siapa ni malaikat Hamalatil Arash ni? Tugas dia apa? Menanggung arash. Ingat makhluk Allah yang paling besar sekali yang Allah cipta. Makhluk Allah yang paling besar sekali yang Allah cipta ialah namanya arash. Arash ni duduk di mana? Atas Sidratul Muntaha. Kalau kita cerita tentang Isra' Mi'raj kan, Nabi naik ke langit tu, kat Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha di atas langit 7. Dekat Sidratul Muntaha tu ada arash. Macam mana rupa? Wallahu alam. Cuma diceritakan rupanya berbentuk kubah. Wallahu alam. Tapi kita tak boleh nak bayang. Cuma dalam kitab-kitab cerita macam tu je lah. Itu bukan pernah tengok, bukan saya pernah tengok. Kan? Gitu, arash. Tapi dia besar. Sehingga kan sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana besarnya arash? Dia dekat arash tu pula ada kursi. Kursi ni kursi Allah. Kursi tu maksud apa? Kerusi ya? Kerusi. Tapi jangan faham macam kerusi kita duduk ni. Cuma istilahnya kerusi. Macam mana? Wallahu a'lam. Dan kenapa ada kursi? Allah duduk situ. Bukan. Kursi tu lambang keagungan, kehebatan. Sebab tengok kursi di raja. Besar tak? Padahal raja kecil kan? Raja tu.
Orang ni kecil kan? Kursi dia bukan main besar. Sebab apa? Nak tunjukkan kehebatan, keagungan kerajaan dia tu. Dan hari ni pun orang berebut kursi. Orang tak berebut meja. Nak kursi parlimen. Kursi tu melambangkan tahta. Kursi tu melambangkan kekuasaan. Jadi Allah ada kursi dia. Tu yang keluar nama Ayatul Kursi. Sebab ayat tu keluar daripada kursi tu. Jadi Arash dengan kursi ni macam mana? Sahabat tanya ke Nabi. Nabi kata, kalaulah kamu ada cincin, dan cincin kamu jatuh di tengah padang pasir, agak-agak kamu cari jumpa tak? Nabi tanya sahabat. Sahabat kata, kalau cincin son ni je Nabi, jatuh kat padang pasir, nak cari macam mana? Padang pasir besar. Macam tu lah Nabi kata. Padang pasir tu Arash, kursi tu cincin. Tu dia. Kenal? Besarnya Arash tu. Tu tak nampak lagi. Sebab kita macam mana kita? Bandingkan kami ya Rasulullah? Sahabat tanya. Nabi kata, kalau bandingkan kita pula, kursi tu padang pasir, bumi tu cincin. Nampak? Kursi tu padang pasir, bumi tu macam cincin. Alah cik je. Tu bumi. Kita duduk dalam bumi. Lagi cik. Alah je. Itu pun sombong. La ilaha illallah. Nak picit kau tahu. Kecilnya kita ni. Lepas tu belagak macam orang besar. Apa hikmah? Allah jadikan manusia ni kecil. Allah cipta manusia ni kecil, tapi hati dia besar. Sebab tu dia cakap pun besar. Cakap belagak, sombong gitu gini. Sebab apa? Dan hikmahnya Allah hijabkan makhluk-makhluk Allah yang lain ni. Allah boleh je nak tunjuk kat kita. Tapi Allah hijab. Maksud hijab ni Allah tutup. Kita tak nampak malaikat-malaikat ni. Roket Atik duduk sebelah kita pun tak nampak dah. Kita tak nampak. Sebab apa? Allah nak tengok sejauh mana kamu nak cakap besar. Sejauh mana kamu nak rasa kamu tu besar. Dengan jawatan kamu, dengan pangkat kamu, dengan ego sombong kamu, dengan harta kekayaan kamu. Sampai sejauh mana kamu nak besarkan tu. Tapi nanti bila mati, kan? Mati cukup lah. Maut, datang malaikat maut, masa tu baru nampak besar tak besar malaikat maut tu. Tu baru malaikat maut, masuk kubur pula. Jumpa pula malaikat apa? Munkar wa Nakir. Masa tu baru tahu besar mana pula malaikat Munkar Nakir. Tu baru sikit pula. Nanti menjelang kiamat pula. Tiup sangkakala kita dibangkitkan di padang mahsyar. Waktu tu, masa kita duduk tengah padang ni, padang mahsyar ni macam padang Arafah. Dia lapang, kita berkumpul situ. Keliling padang tu saja malaikat-malaikat Allah saja. Agak-agak macam saya sebut tadi, kita ni kecil halus. Tengok malaikat-malaikat Allah duduk tenggek tepi. Besar-besar. Agak-agak rasa macam mana? PMX rasa macam mana tuan tu? Nak rasa ni tanya aja. Bukan kata ke dia nak. Contoh. Rasa nak ngaku PM lagi tak tuan tu? Kalau malaikat tanya siapa dia PM hari tu? Dia pun tuntut lah. Tak ngaku lah tu. Tak ngaku. Serius. Nak ngaku apa? Dah kecut dengan tu. Agong Sultan pun habis. Tak kata apa. Tak kira siapa-siapa. Tu tara yang pemimpin besar dah. Kalau kita sakat kata kampung. Kata kampung. Alahai. Cik tu kan? Senyap situ. Tu nak bagi faham bahawa jangan sombong. Pegang jawatan tak salah. Peganglah sebagai amanah Allah. Jagalah habis-habis amanah yang Allah bagi ni. Allah suruh jaga rakyat. Jagalah rakyat elok-elok. Tapi kamu nak buat apa? Nak tarik pencen ke? Nak buat apa ke? Buatlah kamu. Tapi jawab depan Allah Ta'ala. Siapa kamu buat gitu? Kalau benda tu sebagai satu keperluan untuk menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan rakyat, menyelamatkan negara, okey, tak apa, diterima itu sebagai satu kebaikan. Tapi kalau kamu buat itu kerana kerakusan kamu, maka jawab kamu depan Allah Ta'ala. Itu saja. Tak kira siapa-siapa. Baik raja sekalipun, baik agong sekalipun, baik sultan sekalipun. Tak kira siapa-siapa kamu. Kamu hanya manusia di sisi Allah, iaitu hamba Allah. Yang halus kecil kenenok saja. Makhluk-makhluk Allah lebih besar lagi. Dan waktu itulah sebagai satu bentuk tamparan kepada manusia. Malaikat Allah, makhluk-makhluk Allah yang lain besar-besar tidak sombong kepada Allah. Kamu halus kecil boleh sombong kepada Allah. Malu kita waktu itu. Malu. Tunduk malu. Kan? Baru kecil itu sebab hikmah Allah jadikan. Kita ni kecil je, tapi kita rasa besar.
Kita rasa besar. Tak payah banding dengan malaikat. Kita dengan bumi pun, bumi besar lagi pada kita. Itu pun belagak dengan bumi tu. Hentak kaki tu. Nampak? Ada? Ada? Baik. Mana tadi? Dan kepada taulan. Allah tak perlukan. Jadi kenapa Allah cipta malaikat dia? Bukan Allah perlukan malaikat. Tidak. Tetapi Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Kerajaan dia yang punya banyak tenteranya, banyak hebatnya. Itu satu. Satu lagi, nak bagi lagi mudah fahamnya begini. Okay. Contohlah. Contoh mana? Contoh kipas ni lah. Kipas ni lah. Senang sikit. Kipas ni dekat je dengan saya. Dan saya rasa sejuk begini. Sejuk sangatlah kipas ni kan. Saya boleh je bangun dan tutup sendiri. Tapi tak, saya kata, Burhan, tutup kipas. Padahal Burhan duduk situ, saya duduk sini. Kalau ikut dekat saya lagi, kita tekan switch kipas tu. Kenapa saya suruh Burhan? Kenapa saya suruh dia? Power. Nak tunjuk power. Nak tunjuk saya ni ada kuasa atas dia. Sampai dia kena taat perintah saya. Burhan, kita tutup kipas ni? Baik. Dia pun tutup. Kan? Contoh macam tu, Datuk-datuk tu kan. Dia takkanlah tak boleh bawa kereta sendiri. Boleh je, lesen ada. Kenapa tak bawa? Dia nak tunjuk power dia. Yang dia ni tak payah bawa. Ada orang bawa untuk dia. Kan? Itu dia nak tunjuk mana Allah cipta malaikat. Allah bukan tak boleh buat sendiri. Allah mudah, Allah tu Tuhan, Maha Kuasa. Allah nak hantar wahyu tak payah pakai malaikat Jibril. Allah boleh terus masukkan terus wahyu dalam dada Rasulullah. Allah boleh buat apa saja. Allah nak bagi kita rezeki tak payah melalui malaikat yang jaga rezeki. Allah sendiri bagi rezeki kat kita. Mudah je bagi Allah. Kan? Tapi kenapa Allah cipta malaikat? Sebab Allah nak tunjuk power dia. Dia ada tentera dia. Dia boleh arah tentera dia. Dia boleh berkuasa. Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Tu. Supaya kita ni nak belagak tentang mana? Allah nak tanya nanti. Mana kerajaan kamu? Mana kuasa kamu? Mana tentera kamu? Ni tentera aku. Boleh lawan? Senyap semua nanti. Senyap. Tak kata apa dia. Tahu dia. Time tu lah. Timeline ni tengok lah. Yang ni cakap, tu nak cakap, ni nak cakap. Tak apa. Cakap dulu bagi puas. Sebab tu dunia Allah biarkan. Sebab tu kalau kita tengok macam contoh Yahudi Israel berkuasa. Dia bom habis rakyat Palestin. Allah tak nampak ke? Allah tahulah. Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Allah maha mendengar. Allah tahu semua tu. Betul kenapa Allah biar? Allah saja nak tengok. Tengok sejauh mana dia nak belagak, dia nak sombong. Dan sejauh mana pula kita ni sayang pada saudara kita. Apa yang kita buat, apa yang kita bantu. Allah nak tengok. Kan? Tapi nanti di hari kiamat semua kena jawab. Yang Yahudi Israel akan dihadapkan di hadapan Allah. Zionis. Kamu bunuh umat Islam aku. Kamu bunuh Nabi-Nabi aku. Masa tu baru tahu. Semua senyap. Barack Obama senyap. Donald Trump lagi senyap. Tak kata apa tu. Cakap lah. Itu cakap besar sangat. Lepas tu Allah turun ayat Suratul Fatihah ayat yang keempat. Ayat pendek je, tapi maknanya sangat luas. Lepas tu Suratul Fatihah ni ulama' sampai syarah di tebal-tebal kitab. Padahal Fatihah je. 7 ayat je. Tapi setiap ayat tu dihurai. Contoh, Maliki Yaumiddin ayat nombor 4. Pendeknya ayatnya Maliki Yaumiddin. 3 patah. Malik Yaumi Ad-Din. Apa maksud Maliki Yaumiddin? Raja pada hari agama. Raja pada hari agama. Hari agama tu hari apa? Hari akhirat. Kenapa Allah sebut raja pada hari akhirat? Allah tak kata raja hari dunia ke? Sebab dunia ni Allah sengaja bagi kamu jadi raja. Maksudnya Allah bagi kamu peluang nak merasa kamu tu raja. Kamu boleh menguasai, kamu boleh kontrol, kamu boleh tak apa, kamu buat dulu, aku nak tengok sejauh mana. So nanti hari akhirat aku raja, kata Allah. Waktu tu tak ada siapa boleh nak cakap. Diam, kaku, nak tunduk, malu, takut pada Allah. Tak kira siapa-siapa. Baik yang kafir semua akan dihadapkan di hadapan Allah. Lepas tu kita tak usah gentar dengan takut dengan musuh-musuh Islam. Biar dia nak cakap besar mana pun, dia nak belagak mana pun, tak usah takut.
Dan sebab kita ada Allah, kita buat untuk Allah, kita buat kerana Allah. Kan? Moga-moga Allah sayang pada kita dengan sebab pengorbanan yang kita buat untuk bela agama Allah. Aduh. Buat yang tu sudah, tak usah takut dengan musuh-musuh. Kan? Gitu. Baik. Mana tadi? Selesai. Jadi itu taulan. Jadi Allah, kenapa Allah cipta malaikat? Okey, faham elok. Malaikat sebagai satu bentuk keagungan dan kekuasaan Allah. Bukan bermaksud Allah memerlukan malaikat. Allah tak perlukan malaikat. Tapi Allah sengaja cipta malaikat kerana Allah nak tunjuk kehebatan kerajaan dia. Sebab tu Allah bawa Nabi kita Nabi Muhammad berjalan di alam ghaib dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sebab Allah nak tunjuk kat Nabi Muhammad kehebatan kerajaan Allah Ta'ala. Yang macam ni. Nabi jumpa tu semua benda pelik-pelik yang tak biasa jumpa. Dan apa tujuan? Bila Nabi balik nanti Nabi cerita kat kita semua. Satu benda yang kita pun semua tak pernah dengar dan tak pernah tengok. Itu dipanggil ghaibiyat. Perkara-perkara yang ghaib. Oh, dahsyat, hebat-hebat. Nampak? Tiada mengambil faedah pada perbuatannya. Perbuatan Allah, Allah tak mengambil faedah. Apa maksud tak mengambil faedah? Allah tak memerlukan perbuatan yang Allah buat. Allah cipta manusia, Allah tak perlukan manusia. Allah tak ambil faedah pun atas manusia. Kan? Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Taklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka menyembah kepadaku. Liya'budun tu, li tu kata ulama bukan lam ta'lil. Bukan bersebab. Allah tak ada sebab. Jadi Allah cipta makhluk ni, cipta manusia bukan sebab Allah nak kita sembah dia. Mu nak sembah, tak nak sembah, sudah Allah sikit tak heran. Itu maksud. Bukan Allah perlukan kita. Kita yang perlukan Allah. Mu tak nak semayang, tak ada heran Allah sikit pun. Allah tak ada rasa kecil hati ke, duka cita ke, tak ada. Sikit pun tidak mengurangkan keagungan dan kemuliaan Allah. Walaupun tak payah kata ni seorang, ni seluruh rakyat Malaysia ni semua tak nak semayang. Allah tak heran sikit pun. Saya kata seluruh dunia semua pakat tak nak solat. Sikit Allah tak heran. Semua nak jadi kafir. Sikit pun Allah tak heran juga. Itu maksud dia. Nah, Allah tak perlukan kita. Tapi kita yang perlukan Allah. Lepas tu jangan sombong lah. Kan? Kita tak nak hadir solat jemaah. Kita tak nak hadir kuliah. Kita tak nak hadir surah masjid. Surah masjid tak perlukan kamu. Kamu yang perlukan surah masjid. Faham? Kita yang perlukan Islam. Bukan Islam perlukan kita. Kan? Kamu tak nak mengaji agama, tak ada masalah. Kamu jadi jahil. Sehinggakan apa saja kamu buat jadi dosa. Semayang tak erti, salah cara semayang. Syahadah tak tahu apa maksud. Allah tak kenal. Kamu yang tanggung dosa. Bukan Allah pun. Bukan siapa-siapa pun. Kamu yang rugi. Sebab kamu yang tak mengaji. Jadi bukan. Ustaz tu sendiri pun tak rugi juga. Jadi tak ada masalah. Lepas tu kadang-kadang ada orang dia tak dapat datang kuliah ke apa. Dia kata, "Ustaz, minta maaf Ustaz, saya tak dapat datang." Dah, saya kata, "Tak payah minta maaf dengan saya. Saya tak rugi apa pun." Kan? Sebab saya salam lagi dapat je. Kan? Nanti tak ada masalah apa pun. Nak cerita ni lah. Ingat? Bukanlah pasal tu. Tapi nak ceritanya tak ada apa pun. Minta maaf tak ada. Tak ada rugi apa pun. Yang rugi diri kita sendiri. Fikir situ sudahlah. Jadi kalau kita rasa ada sesuatu yang lebih bernilai daripada kita duduk dengar majlis ilmu, silakan. Tapi kalau kita rasa majlis ilmu ni lebih bernilai daripada yang lain perkara, maka korbankan. Itu maksud. Gitu. Kan? Tapi kalau memang ada hal-hal yang memang betul-betul mustahak, itu cerita lain lah. Ada. Itu. Lepas tu Tok Guru kami, kan? Masa zaman mengaji dulu Tok Guru kira tegah agak lah. Sekarang ni slow sikit lah. Kan? Tok Guru cengeng. Kalau minta nak balik cuti kan, pondok tak ada cuti. Pondok ni cuti 2 kali setahun. Bila? Raya Fitri, Raya Haji. Tu je. Lain tak ada cuti. Lain tu kelas setiap hari. Setiap hari kelas. Pengajian. Tak pernah berhenti. Jadi kalau ada budak nak minta balik cuti, Tok Guru tanya, sebab apa? Tak nak balik. Abang saya kahwin. Abang kahwin. Dan kalau kamu tak balik, abang kamu tak jadi kahwin. Tok Guru tanya tu je. Dia tanya balik. Dia tanya balik senyap tu. Tak tahu nak kata apa dah. Apa maksud? Maknanya pentingnya mengaji ni. Abang kamu kahwin, biarlah dia kahwin.
Ni kamu mengaji ni, penting ni. Sebab kamu nak bawa agama ni. Untuk menyelamatkan umat, nak menyelamatkan masyarakat. Kalau kamu terlepas, benda ni tak diulang dah. Guru baca straight je kitab, kamu dah terlepas, kamu nak buat jangan. Kalau kamu tak tanya balik kawan, tak setara dan tak sama dengan apa yang guru terang hari tu. Jadi bila faham ni, dia rasa bernilai. Untuk tertinggal setiap satu, dia sayang. Sehingga tak sanggup melainkan hal-hal yang betul-betul mustahak. Ayah sakit, mak sakit, itu baru cerita lain. Tapi kalau sakat benda-benda yang lebih kurang ni, tak tahu. Sampai macam tu. Kan tak? Tu makna kepentingan agama. Tapi kalau kita buat lebih kurang, kita pun Allah buat lebih kurang juga. Tapi kalau kita meletakkan agama Allah ni tinggi, Allah juga meletakkan kita tinggi. Itu je. Bergantung pada kita sendiri. Jadi Allah tak mengambil faedah, yang mengambil faedah ni kita. Jadi Allah tak heran sikit, kamu tak nak mengaji, kamu yang rugi. Allah tak rugi apa. Kamu tak nak semayang, kamu yang rugi. Kamu masuk neraka, bukan Allah. Lepas tu bila kita semayang, siapa yang dapat pahala? Allah ke kita? Kita lah dapat pahala. Kalau kita tak semayang, siapa dapat dosa? Kita ke Allah? Kita lah. Allah tak ada apa pun. Pahala dapat, dosa dapat. Tak ada masalah bagi Allah. Kan? Jadi jangan rasa macam Allah pula yang bermasalah. Tak, kita yang bermasalah. Itu. Tiada mengambil faedah. Itu maksudnya. Allah tak mengambil faedah atas hukumnya, atas perbuatannya, atas perintahnya, atas penciptaannya. Kan? Pada perbuatan, nampak dia kata, pada perbuatan Allah dan hukumnya, hukum. Masuk hukum ni maknanya perintah Allah. Apa yang Allah suruh tu, Allah bukan nak ambil faedah pun. Allah cuma suruh tu atas kebaikan kita. Allah kata, semayanglah kamu. Untuk semayang tu, untuk siapa kebaikan ni? Untuk kita. Kalau kamu tak nak semayang juga, sikit aku tak heran. Kamu juga yang rugi. Kamu juga yang kena azab, bukan aku. Gitu maksudnya. Bewak. Dan hukumnya. Dan lagi, perbuatan tidak ada yang sia-sia. Perbuatan Allah tak ada satu pun yang sia-sia. Dalam istilah lain, maksudnya, Allah cipta ni bukan untuk bermain-main. Ciptaan Allah ni, kita ni dicipta Allah bukan untuk bermain-main. Maknanya, apa Allah cipta ni satu benda yang penting, mustahak. Itu maksud tidak sia-sia apa yang Allah cipta. Tapi kita mensia-siakan hidup kita. Itu masalah. Kita bermain-main. Bukan tak boleh main langsung, setakat nak main bola sikit-sikit jadilah. Nah, ini dah jadi sampai satu bentuk kerjaya. Ini masalah. Sedangkan kerja kita banyak lagi nak kena buat. Nak ngatur alam. Kan? Nak ngatur masyarakat supaya taat perintah Allah, tunduk pada Allah. Tapi kita banyak bermain-main, menyanyi-nyanyi, berjoget-joget. Buat satu benda yang tak ada faedah untuk nak maslahah umat. Tak ada benda kebaikan untuk masyarakat. Malah menyebabkan masyarakat bertambah jahil, bertambah jauh daripada Allah, bertambah lara. Hari ni, TikTok. Ingatkan budak-budak muda je suka TikTok. Yang tua pun sama. Nak nyanyi makcik. Nyanyi makcik tua lah nyanyi di TikTok. Nah, lagu apa? Dawai. Dawai. La ilaha illallah. Ada kata ya ilaha illallah. Kan tak? Baik ngaji Quran. Inilah pergi ngaji. Kan? Kalau nak nyanyi sangat pun qasidah marhaban dia tahan kira. Kan? Ini kadang-kadang sebab tu kita boleh nampak dah masa depan ni. Macam mana akan jadi pada umat masa depan. Seingat saya, masa saya kecil dulu, budak-budak muda ni rasa hormat dengan orang tua. Sebab apa? Sebab orang tua betul-betul bersikap sebagai orang tua. Cengih, warang. Oi, nak bagi salam pun takut. Oh. Dengan misai dia. Nak. Oh, dulu lilit serban, duduk kedai kopi. Untuk ram. Begitu. Kan? Mana gaya tu gaya matang. Sampai kita pun terikut-ikut cara orang tua apa sebagainya. Lah ni orang tua perangai macam budak-budak, minta maaf cakap. Dan macam mana nak jadi contoh pada masyarakat generasi muda. Orang tua main motor lagi ada. Konon-konon legend dalam mak rempit. Tapi tua dah, duk main motor lagi. Kan? Nah, betul zaman kita hari ni kita dapat lihat cerita-cerita kartun macam Superman, Batman. Cerita ni sebenarnya untuk budak-budak. Tak apalah budak-budak kecil-kecil, boy-boy ke apa.
Ini sekarang ni dia dah benda-benda kartun gini, orang tua-tua pun minat. Bapak-bapak budak siap beli baju Superman, tali pinggang Superman. Jadi minat itu, kita pun beli, ini kan barang mainan kanak-kanak, budak-budak. Sampai ke bapak budak, mungkin dulu masih kecil dia tak dapat beli pun. Tu dia terbawa-bawa sampai ke tu. Jadi macam mana kita nak memimpin umat generasi akan datang, generasi muda? Kalau kita sendiri pun nak macam budak-budak. Jangan guna istilah kata kita orang tua kena jadi muda. Bukan, salah tau. Itu tak betul. Orang tua kena tunjukkan sifat tu. Sebab tu kata tu guru kami, orang muda berlagak tua itu hebat. Dia muda lagi, tapi perangai dia macam orang tua. Matang, pemikiran, cara cakap, dia hebat. Walaupun kadang-kadang tengok budak dia lagi, tapi cakap mah macam orang tua cakap. Sembang pun. Nampak? Sembang tu, sembang bab ekonomi, sembang bab politik. Budak. Kan? Baru 12 tahun. Ataupun mau ngaji pasti. Balik pasti tu sembang politik. Itu kata hebat. Kan? Keluar-keluar daripada sekolah pasti, ya, kita punya kerajaan ni sepatutnya dia boleh dengar. Tu mana hebat. Tapi kalau orang tua sembang, tak habis-habis sembang bola. Sikit-sikit boleh lah. Bola tu biarlah bagi budak-budak muda. Kita ni nak mukoi dekat dengan alam kubur dah. Kan? Sembang bola apa lagi? Ya, kalau kita dibagi bola pun sepak tak kena dah. Kan? Apa lagi nak cerita bab-bab macam tu tak usah lah. Sembang dek kopi. Siap. Sungguh-sungguh cerita. Bayangkan tengah-tengah cerita malaikat maut datang menyambut. Dengan bercerita benda-benda larang macam tu, benda tak ada faedah. Bayangkan situ sudah. Kan? Semalam saya dapat video daripada kawan. Kan ingat tak ada aksiden lori gula kat highway, berpusing. Dia masuk jalan sebelah, langgar pula lori lain. Kan? Rupanya yang terlibat dalam kemalangan tu salah seorang kawan saya, kawan masa zaman belajar di kolej dulu. Cuma dia terselamat. Dia kata masa dia betul-betul di belakang lori tu, lori yang berpusing. Dan masa lori tu tengah berpusing, dia duduk bawah lori tu dah. Cuma dia pun pelik, dia kata lori tu bila dia dah berpusing, dia patah balik sini. Bila dia patah balik sini tu yang kereta dia selamat ke tepi. Kalau tak, dia dengan lori tu dah habis. Dan lori tu langgar lori sebelah. Kan? Dia berada kat tempat kejadian, dia kata cari, minta orang cakap lah kan, cari jenazah tak jumpa. Sebab apa? Hancur. Allahu Akbar. Cuba bayangkan, kalau kita bermain-main dalam hidup ni, ending kita macam tu, macam mana keadaan kita nak jawab kepada Allah Ta'ala? Kan? Sebab ajal maut ni bila-bila masa. Bila-bila je. Kan? Kita duduk tang mana ke apa kita buat ke, bila-bila je Allah nak ambil. Jadi kalau kita bermain-main, duduk sibuk benda-benda yang bukan-bukan, lara dan sebagainya, lagi-lagi kita yang sudah berusia, fikir-fikirkanlah kalau tiba-tiba saat itu, saat kita tak sedia apa, kita tengah lara, waktu itulah Allah ambil nyawa. Allah, macam mana? Tapi kalau tengah mengaji gini Allah cabut nyawa, tak apalah kan tak? Kita tak mau. Tapi bukan hari inilah. Jangan hari ni, hari lain. Kan? Tapi tak apalah tengah mengaji gitu kan. Gitu. Baik. Itu maknanya perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan mensia-siakan apa yang telah Allah ciptakan untuk kita. Semuanya ada faedah dan manfaatnya untuk kita semua. Itu maksud perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk ada sia-sianya. Perbuatan makhluk, apa yang kita baca tadi ni, akaskan, maknanya terbalikkan. Contoh kita tengok balik daripada atas sekejap. Perbuatan Allah memberi bekas, perbuatan makhluk tidak memberi bekas. Maksudnya perbuatan makhluk tak boleh bagi ada dan tak boleh bagi tak ada. Dia cuma boleh inovasi je, mengubah suai, modify, renovation, gitu je. Tapi nak mencipta dan menghapus tak boleh. Menghidup dan memati tak boleh. Okay? Dan lagi perbuatan Allah dikata tadi berkendak, perbuatan Allah tidak berkendak kepada wasitah perkakas. Perbuatan makhluk ya, perbuatan kita pakai perkakas. Nak buat apa-apa kena ada alat.
Kan? Semua benda kena ada. Kita nak makan nasi, kan ada alat ke? Apa alatnya? Pinggan. Kalau ada pinggan nak makan macam mana? Kan? Semua kena benda dia. Nak cakap ni kuliah kena ada mic. Mic ni cakap, boleh cakap tapi takut orang tak mau dengar. Macam tu. Jadi semua ada masalah. Kita ni makhluk ni saling perlu memerlukan. Sebab tu jangan sombong. Nasi tu lembik je. Nasi tu lembik je. Kecil. Dalam lembik kecil lah tu kita boleh penyek dia. Ni pijak-pijak nasi. Tapi ingat, nasi tu lembik. Kita ni kuat. Tapi kalau kita tak makan nasi, siapa lembik? Faham? Nasi tu lembik. Kita lagi kuat daripada nasi. Kita boleh penyek dia. Tapi kalau kita tak makan nasi, siapa yang lembik? Kita lah lembik. Jadi jangan sombong. Maksudnya, dengan nasi pun jangan sombong. Tu Syekh Nuruddin ajar, kalau makan nasi jatuh tepi-tepi meja sikit-sikit tu, kan, sebelum biar lama lah, baru jatuh, kutip ambil balik. Jangan kata, kotor lagi, tak. Sebab dia baru jatuh, belum kotor lagi, ambil terus. Sebab menghargai nikmat Allah bagi. Tu. Jangan kita rasa kesombongan kita. Kan? Makan, okey. Orang kata kalau makan sampai licin, Allah kegoloknya sampai licin. Tak betul. Nabi sunnah, kan, guru-guru kami ajar, Syekh Nuruddin ajar, makan biar sampai licin. Jangan tinggal pun apa pun atas pinggan. Tapi benda yang boleh makan, jangan benda tak boleh makan, kita telan juga dengan tulang-tulang. Dia kekahnya. Yang makan tulang ni jin. Ya tak? Tu bagilah kat jin, jangan kita pun ambil. Nanti jin nak makan apa? Kan? Tu dia. Tu masuk wasitah pekakah tadi. Dan taulan. Perbuatan Allah tak pakai taulan, tak payah pakai kawan. Kita kena ada kawan. Dan tadilah saling perlu memerlukan. Jadi jangan sombong, minta tolong orang. Boleh, tak ada masalah. Sebab itu menunjukkan lemahnya kita. Kita perlukan pertolongan orang lain sama. Tiada mengambil faedah. Allah tak mengambil faedah atas perbuatan dan hukumnya. Kita ambil faedah. Apa kita buat, kita nak faedah dia balik. Betul tak? Saya mengajar anak murid, saya mengharapkan anak murid itu boleh mengajar pula sekolah. Macam Tok Guru ajar saya dan dia harapkan saya bantu dia untuk sekolah. Maknanya ada pengharapan, ada faedah yang kita ambil balik. Kita upah pekerja, bayar gaji, kita harapkan dia kerja dengan baik di bawah syarikat kita, ni pejabat kita. Contoh macam tu. Maknanya mengharap, kita ada mengharap dengan orang lain. Kita memerlukan dia. Tapi Allah tak perlukan kita. Kita perlukan satu sama lain. Yang ni kita perlu, itu kita perlu, kan? Tu kita mengambil faedah. Dan lagi perbuatan Allah tidak sia-sia. Perbuatan kita banyak sia-sia. Itu beza. Perbuatan Allah tak ada sia-sia. Perbuatan kita kadang-kadang sia-sia. Tak ada benda pun saja buat je. Ada. Padahal tak perlu pun tak apa kadang-kadang. Tapi buat juga. Itu perbuatan kita yang kadang-kadang jadi perbuatan yang sia-sia. Jadi jangan sia-siakan sangat. Sebab ini semua adalah kurniaan dan nikmat daripada Allah. Jangan disia-siakan. Jadi kita berhenti setakat tu dan kita akan sambung. Sesungguhnya perkataan di dalam Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan Allah, maka perkataan itu hendaklah kita iktikadkan. Okey, kemudian lepas ni penting ni. Ajak lagi ramai-ramai datang. Lepas ni dia nak cerita tentang kalau kita baca ayat Quran atau baca hadis Nabi, ada ayat yang sebut Allah tu ada muka, Allah ada tangan. Macam mana nak faham? Adakah kita kata Allah ada tangan, Allah ada muka? Kata macam tu boleh sesat. Macam mana nak faham ayat-ayat macam tu? Itu yang dipanggil ayat-ayat mutasyabihat. Ini penting. Yang ni yang membezakan kita ahli sunnah wal jamaah dengan puak-puak Wahabi, dengan golongan Wahabi. Golongan Wahabi dia pegang zahir terus. Bila baca ayat tu kata tangan Allah, dia kata Allah ada tangan. Bahaya. Kita ahli sunnah tak jawab macam tu. Habis nak jawab macam mana? Kena mengaji. Itu tunggu akan datang. Suspense sikit. InsyaAllah. Okey. Jadi cukup sekadar tu yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun sikit pun jadilah, insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.